Perkhidmatan Guaman Syari'i begitu dekat dengan institusi kekeluargaan. Pengoperasiannya ketika fasa Pelan Pemulihan Negara PPN adalah penting agar masyarakat mempunyai tempat rujukan dalam isu perundangan dan permasalahan berkaitan penceraian, pernikahan, wasiat serta hibah. Untuk laporannya terus saja ke Kompleks Islam Putrajaya bersama Nur Azlina Nordin. Azlina, setelah dua firma Guaman Syari'i tidak dapat beroperasi, bagaimana reaksi mereka apabila kelonggaran pengoperasian diberikan baru-baru ini? Ya, Alif, kelonggaran yang diumumkan pada minggu lalu memberi kelegaan kepada pengamal undang-undang syariah dalam menyelesaikan pengurusan kes yang tertangguh. Justru firma Guaman Syari'i kini boleh membuat permohonan untuk pengoperasian sepanjang tempoh PPN melalui sistem Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI. Pihak saya amat rasa bersyukur kerana dengan usaha yang telah dilakukan oleh pihak kerajaan ini, dia memberi nafas baru kembali kepada saya dan juga peguam syari'i lain untuk mengurus semula pejabat firma Guaman Syari'i. Sebelum ini, kalau pejabat peguam tidak dapat beroperasi, program syari'i menghadapi banyak kekangan, utamanya daripada pihak anak guam ataupun klien. Kebenaran ini membantu mengatasi dan menangani permasalahan dan isu-isu perundangan syariah yang timbul dalam masyarakat dan supaya isu-isu tersebut tidak berlarutan tanpa mendapat apa-apa perhatian dan keadilan yang sewajarnya. Bermula 1 Jun lalu, firma Guaman Syari'i tidak dibenarkan beroperasi kerana tidak tersenarai di bawah sektor perkhidmatan asas. Ini menyukarkan para peguam untuk menguruskan prosedur kes memandangkan setengah kes dikendalikan secara maya. Isu penderaan kanak-kanak, terutamanya kanak-kanak kurang upaya di Malaysia, bukan satu perkara yang baru. Peningkatan kes penderaan kanak-kanak melibatkan ibu bapa maupun penjaga sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan PKP sejak Mac tahun lalu membuktikan tahap mental masyarakat semakin terganggu. Menurut Dekan Fakulti Syariah dan Undang-Undang Universiti Sains Islam Malaysia USIM, Profesor Madya Nik Salida Suhaila Nik Saleh, setiap ibu bapa maupun penjaga perlu memikul tanggungjawab dengan meletakkan agama sebagai pegangan hidup bagi mengelakkan perkara sebegini berlaku. Kita sebagai orang dewasa perlu memberi kasih sayang, melayan anak-anak dengan lunak dan lembut, ya, tetapi dalam masa yang sama bertegas sekiranya kita perlu menyediakan panduan dan juga tarbiyah yang betul kepada anak-anak ini untuk mendidik mereka, tetapi bukan dengan cara yang kasar. Jadi firman Allah Subhanahu wa taala juga di dalam Al-Quran, innama amwalukum wa auladukum fitnatun. Ya, sesungguhnya harta benda dan juga anak-anak adalah ujian. Jelasnya lagi, ibu bapa perlu bermuhasabah dan berhati-hati dalam menyelesaikan konflik rumah tangga agar tidak wujud tekanan dalam bentuk kekerasan dan pengabaian kepada anak-anak. Sementara itu, Pegawai Psikologi Kanan Jabatan Penjara Izzuddin Ghazali berkata, penderaan kanak-kanak terutamanya anak orang kurang upaya OKU mudah dimanipulasi selain diperalat dari segi tekanan mental dan fizikal. Pada pendapat saya, untuk melindungi mereka ini daripada pelaku, yang pertama, mereka harus diberi ilmu, kemahiran dan pendedahan kepada isu penderaan dan salah laku yang boleh membahayakan diri mereka. Yang kedua, mereka harus ada kesedaran dan keyakinan untuk tampil ke hadapan bagi melindungi diri mereka. Dalam proses kaunseling, kita ada satu kaedah yang kita namakan play terapi, di mana dengan keadaan play terapi itu boleh membantu kanak-kanak menceritakan keadaan yang berlaku kepada diri mereka. Jelasnya lagi, sokongan dan keprihatinan ahli keluarga, badan kerajaan, pertubuhan bukan kerajaan serta masyarakat juga diperlukan bagi melindungi golongan tersebut daripada terus dikasari.
Menyantuni mereka yang terkesan akibat pandemik memperlihat kesediaan institusi ibadah dalam menangani impak sosial masyarakat secara bersasar. Justru fungsi dan peranan masjid terus diperkasa sebagai pusat sehenti penyaluran bantuan dan khidmat masyarakat menerusi pelbagai program. Untuk perkembangan lanjut, kita terus bersama wartawan Fazrin Zahardin yang kini sedang meninjau program Musaadah Bait Al-Mahabbah di Masjid Putra Putrajaya. Fazrin, adakah usaha masjid ini mendapat sambutan baik? Ya Azlina, keprihatinan sebegitu mampu mengurangkan tekanan emosi mereka terkesan di situasi jangkitan COVID-19, bahkan belum menunjukkan tanda-tanda untuk landai, bahkan terus meresahkan masyarakat. Maka perluasan peranan masjid dilihat satu yang signifikan dalam membantu mereka yang terkesan akibat pandemik COVID-19. Bagi memperincikannya bersama dengan saya, Imam Masjid Putra Putrajaya, Ustaz Abdul Karim Zakaria. Bagi memperincikannya, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz dan terima kasih atas kesudian bersama dengan kami pada hari ini. Pertamanya Ustaz, jadi bagaimana Ustaz melihat pada inisiatif sebegini yang dijalankan oleh Masjid Putra? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada media JAKIM. Alhamdulillah, Masjid Putra telah mengambil inisiatif bagi menyumbang kepada golongan yang terjejas musim COVID-19 ini sebagai sebuah pusat komuniti masyarakat khususnya di Putrajaya terpanggil untuk turut memberi sumbangan kepada yang terjejas mendapatkan bahan-bahan bekalan. Mudah-mudahan dengan usaha ini memperluaskan peranan masjid itu mendekati masyarakat khususnya warga-warga yang terjejas golongan asnaf dan sesiapa sahaja. Mudah-mudahan ini akan meringankan bebanan dan kepayahan yang mereka tanggung sepanjang tempoh ini. Jadi Ustaz sebut pasal pusat komuniti setempat itu Ustaz. Bagaimana Ustaz melihat kepada kebersamaan masjid dan juga masyarakat itu dapat diperkukuhkan dalam suasana sekarang ini Ustaz? Ya, kita menyedari bahawasanya saat-saat ini rakyat telah menghadapi kesukaran. Program Baitul Mahabbah ini yang kita ambil daripada inisiatif daripada Yang Berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Zulkifli Al-Bakri, yang menyarankan supaya masjid-masjid itu turun mendekati komuniti dan masyarakat. Ada seramai 130 orang lebih penerima tetap yang datang secara bulanan untuk mendapatkan bantuan, dan kita juga ada yang datang secara tiba-tiba, maknanya mereka di saat itu memerlukan bantuan. Kita turut memberikan bantuan-bantuan ini kepada mereka. Ada yang bukan kalangan bukan Islam pun datang ke Masjid Putra untuk dapatkan bantuan-bantuan ini. Sesiapa sahaja yang berkeperluan boleh datang ke Masjid Putra untuk dapatkan bantuan asas ini, dan sesiapa yang berminat untuk menyumbang pun boleh datang ke Masjid Putra untuk menyumbang apa sahaja bagi manfaat kepentingan umum, insya-Allah. Baik, terima kasih Ustaz atas sokongan saya tadi. Banyak rata-rata majoriti masjid mempraktikkan dengan kaedah yang berbeza untuk mendekati masyarakat. Baik. Jadi bagi anda yang memerlukan tampil datang ke masjid, mereka sedia membantu dalam apa jua keadaan. Jangan pernah menyerah kalah kerana mereka sudi membantu apa sahaja kiranya kepada anda yang memerlukan. Saya kira itu sahaja perkembangan yang dapat saya kongsikan kepada anda. Azlina, kembali semula kepada anda untuk perkembangan selanjutnya. Silakan. Bahan itu tadi mengakhiri lintas langsung dari Kompleks Islam Putrajaya. Kembali ke Angsa Puri untuk lebih banyak bahan berita negeri-negeri. Teruskan Alif.